Assalamualaikum and hi. Thank you sebab hampa dah klik kat video ni. Thank you sangat-sangat sebab apa hampa berani klik kat video ni. So, sebelum aku start aku punya cerita ni, aku nak sangat hampa belanja aku like, share and subscribe, okay? Dan yang paling penting, tekan button notification. Apa benda lah, button noti tu, okay? So, baru-baru ni aku ada pergi kat satu kedai ni. Okay lah, aku pergi kat kedai tu okay lagi. And then, hampa tahu aku masuk ke kedai tu, then aku dengar bunyi yang agak macam something yang agak macam aneh. Lepas aku pergi, then tak apa lagi, aku macam buat bodoh lah dekat bunyi yang aneh tu. Okay, then aku ambil barang, aku nak bayar kat cashier. Bila aku nak bayar kat cashier, hampa tahu apa yang aku nampak? Aku nampak frame gambar seorang lelaki berkulit hitam, rambut dia kembang macam afro. Dia pakai baju warna orange and then dia posing macam ni. Dia senyum. Macam tu. Basically, dekat sesuatu kawasan ataupun tempat tu mesti ada seorang tokoh atau senang cerita influencer yang ramai gila orang kagumi dan orang sanjung. Sebab apa? Seseorang tokoh ataupun influencer tu, dia ni mempunyai spiritual dan intellectual yang orang panggil positif, yang ramai gila orang suka. Tapi kan kali ni aku nak spesifikkan dekat India. Orang yang aku tengok gambar tu, hampa tak ada dia dekat mana. Bila aku search balik, dia orang daripada India. Dia asal daripada India, bukan orang dia orang India, dia asal daripada India. Followers dia bapak banyak kalah je pin hampa. Kalah kerajaan langit. Aku sumpah, serius. Dan hampa nak tahu tak, influencer ni ataupun orang yang aku nak menceritakan dia ni, ramai gila orang follow dia. Orang panggil dia punya pengikut dia sangat-sangat orang panggil gedek. Banyak orang tahu gedek. Banyak gila. And then sampaikan dia punya pengikut menganggap dia sebagai dewa ataupun Tuhan. Orang sanggup sembah dia sembah dia. Hampa nak tahu tak kenapa? Kes ini kerana ramai gila orang sembah dia tu sebab orang percaya yang dia tu adalah kiriman daripada Tuhan ataupun macam tu lah. Sebab apa? Dia boleh mengeluarkan sesuatu. Contoh kata dia boleh mengeluarkan emas, dia boleh menghidupkan orang yang dah mati, dan dia boleh menyembuhkan orang yang sakit. So, no wonder lah ramai gila orang yang nak follow dia, nak jadi pengikut dia apa semua tu, sanggup sampai pergi sembah dan cium kaki dia. Dan disebabkan pengaruh dia tu terlampau kuat, hantau tak dia boleh mempengaruhi sesuatu ekonomi, budaya dan politik dekat sesebuah negara tu. Hebat tak hebat Dan hampa nak tahu tak, influencer yang aku nak ceritakan ni serius dia punya fenomena satu dunia. Bukan dekat India je bukan dekat India dia, fenomena sampai kat dekat Malaysia yang gambar aku tengok tu pun cok, siapa dia ni? Dan hampa tahu siapa dia tu? Nama dia adalah Sai Baba. Apa pernah dengar nama Sai Baba? Aku tipu orang tak pernah dengar. Serius lah, tak pernah dengar. Tipu lah kalau tak pernah dengar. Okay, sebelum aku start aku bercerita, aku nak disclaimer. Tujuan aku buat video ni untuk memberitahu hampa siapa tu Sai Baba. Bukannya tujuan aku nak judge dia ataupun apa. Sebab apa? Kes Sai Baba ni dia agak berat sikit. Sebab apa? Ada orang anggap dia sebagai Tuhan. Takkan aku nak kutuk Tuhan orang yang menuhankan Sai Baba ni. Aku tak kata dia pun salah dan aku tidak mengiyakan dia tu betul. Actually kan guys, banyak jugalah media-media besar macam BBC, India Times, dia dah cover kes Sai Baba ni. Macam, sebab apa? Sebab kes Sai Baba ni memang fenomena gila. Dan yang paling best pasal kes Sai Baba ni adalah konspirasi dia. Okay, ada juga orang mengatakan Sai Baba ni adalah pedofile. Dia suka kanak-kanak di bawah umur, budak-budak. Dia suka, apa tahu pedofile tu dia. Orang besar yang suka budak-budak. And then ada teori konspirasi mengatakan Sai Baba ni pernah bunuh pengikut-pengikut setia dia. Ada lagi ada orang kata Sai Baba ni adalah patung politik lah apalah. Itu adalah konspirasi dia. Hampa nak tahu cerita selebihnya? Without any further ado, let's get started. So, Sai Baba ni adalah seorang lelaki yang telah lahir pada 23 November 1926 di Putravati, India.
Dan hampa nak tahu tak, menurut Aishwarama, dia telah mengatakan sebelum dia mengandungkan Sai Baba ni adalah satu cahaya ni, time dia tengah tidur ni, adalah satu cahaya ni telah memasuki dia punya rahim, and then dia dapat tahu yang dia telah mengandungkan Sai Baba. So kiranya mak Sai Baba ni tidak dimengandungkan oleh lelaki, tapi dimengandungkan oleh cahaya. Macam tak masuk akal. Tapi kan guys, kesahihan cerita yang mak Sai Baba ni telah dimengandungkan oleh cahaya ni, tak ada siapa pun yang tahu adakah ia betul ataupun tak. Sebab apa? Sebab mak Sai Baba ni, dia cerita pasal kes yang benda tu kan. Time Sai Baba ni dah banyak gila followers, yang ramai gila orang anggap Sai Baba ni sebagai Tuhan. Masa dia kecil-kecil, dia tak ada pula nak menceritakan yang kes tu. Tu yang menjadi persoalan dia. By the way kan guys, time Sai Baba ni kecil, Sai Baba ni dia hidup normal je macam budak-budak biasa. Dia macam tak ada nothing special. Sampailah Sai Baba berumur 14 tahun, everything change. Dia berubah 360 darjah. Hampa tahu kenapa dia berubah? Okey, time tu waktu petang. Pada 8 Mac 1940, Sai Baba ni telah disengat oleh kalajengking. And then dia kena sengat, lepas tu dia pengsan. Dia pengsan tak lama pun, lepas tu dia bangun. And then dia terus, perangai dia jadi pelik. Dia bukan macam Sai Baba yang sebelum dia kena sengat tu. Jadi ramai gila dia punya pengikut percaya yang tak dia kena sengat dengan kalajengking tu, dia telah mendapat mukjizat. Tak lama lepas tu, 23 Mei 1940, Sai Baba ni dia telah melakukan satu perkara yang orang panggil membuatkan orang ramai terkejut. Apa nak tahu dia buat apa? Dia telah mengeluarkan bunga daripada tangan dia. For your information, time tu 1940-an, Malaysia pun tak merdeka lagi. No wonder lah ramai gila orang percaya benda-benda macam tu. Okey, yang boleh buat keluar bunga daripada tangan. Lagi apa orang sekarang panggil apa? Magic kan? Magic trick apa semua tu kan. Dan ramai gila orang time tu percaya akan kuasa supernatural, iaitu kuasa-kuasa yang gaib. Macam hantu, bomoh, apa semua tu. So, lama kelamaan ramai gila orang percaya yang Sai Baba ni adalah dewa. Dan step dari situ, ramai gila dia punya followers makin bertambah, dia punya mengikut, sampai ada orang nak sembah dia disebabkan dia boleh buat keluar bunga tu je weh. Pada 20 Oktober 1940, Sai Baba ni dia mengaku yang dia tu adalah reinkarnasi daripada Sai Baba Shirdi. Okey, bagi sesiapa yang tak tahu apa itu reinkarnasi. Reinkarnasi tu adalah orang yang telah mati terdahulu, lepas tu dia telah dihidupkan balik tapi dalam badan yang lain. So, Sai Baba ni mengaku dia tu adalah reinkarnasi daripada Sai Baba Shirdi. Actually kan guys, Sai Baba Shirdi tu dia adalah seorang tokoh ataupun guru, apa tu orang panggil spiritual guru, macam Tok Bomoh lah bagi mereka, macam tu, yang dah meninggal sebelum kelahiran Sai Baba. Dan Tok Guru Sai Baba Shirdi tu, dia juga boleh menghidupkan orang yang dah mati, boleh membuat barang tu, boleh membuat barang ni. Kiranya dia macam influencer jugalah, tapi zaman sebelum kelahiran Sai Baba. Tapi mati dulu. By the way kan guys, Tok Guru Sai Baba Shirdi ni, dia telah meninggal pada 15 Oktober 1918. So kiranya 8 tahun lepas kematian Tok Guru tu, muncullah Sai Baba versi yang baru, iaitu Sai Baba yang rambut besar tu. Disebabkan kes ni lah yang Sai Baba yang rambut besar tu, dia claim diri dia sebagai Sai Baba Tok Guru yang lama. Dan tak daripada dia dah claim diri dia tu, dia punya followers makin bertambah. Dan ramai gila orang yang percaya yang dia ni adalah dewa. Okay, kes dia tu viral gila time tu lah. So, siapa lagi hebat? Ayah Pin ke Sai Baba? By the way kan guys, Sai Baba ni dia tak buat agama dia sendiri, tapi dia telah mengajar followers dia, pengikut-pengikut dia tu more to, orang panggil apa tah, kedamaian apa semua. Dan Sai Baba ni telah menubuhkan satu kelab ataupun organisasi kedamaian. So, kelab Sai Baba tu dia telah mengajar tentang kasih sayang, kedamaian, cinta, spiritual, macam hal-hal yang negatif.
So Sai Baba ni tak ada lah macam teruk sangat macam orang kata apa semua tu. Tapi kan guys, kat Malaysia orang kata Sai Baba tu adalah Dajjal. Dia agak sama macam Dajjal. Sebab apa? Sebab Dajjal ni dia boleh mempengaruhi manusia, kan? Sama juga macam Sai Baba. Bila kita tengok dia, kita nak rasa dia tu macam Tuhan. Sebab apa? Kita nampak dia tu sangat perfect. Pada 1948, Sai Baba ni telah mendirikan kuil yang baru yang beri nama Prashanti Nilayam. Dan hampa nak tahu tak, Prashanti Nilayam ni, kuil ni, dia telah didesain sendiri oleh Sai Baba. Time Sai Baba buat Prashanti Nilayam ni, kuil ni kan, dia baru umur 24 tahun. Dan hampa tahu tak, time tu 1948, macam mana Sai Baba boleh dapat ilmu tentang architecture? Macam mana dia boleh mendirikan kuil? So disebabkan itu, ramai gila orang impress dan followers dia makin bertambah. Dan hampa nak tahu tak, kuil ni siap sepenuhnya pada 1950. Dan kuil ni tepat-tepat pada hari jadi Sai Baba yang ke-24. Followers dia lagi bertambah sebab apa? Ramai gila orang kagum dengan Sai Baba ni. Macam mana dia di usianya muda boleh bina sebuah kuil. Dan pada tahun 1960, Sai Baba ni telah menubuhkan satu organisasi yang bernama Sri Satya Sai Seva Organisation. Kiranya organisasi Sai Baba lah kan. Macam klub Persatuan Sai Baba. So, start dia dah buat organisasi macam betul-betul organisation. Start pada sini, Sai Baba punya orang panggil apa? Pengikut makin global tau. Satu dunia amazing gila dengan Sai Baba, and then ikut dia. Dan hampa nak tahu tak, Sai Baba mempunyai 1,200 ataupun lebih Sai Baba Center. Kiranya ibu penjabat dia tak dekat mana? Seluruh dunia. Papak banyak. Dan estimate yang telah dikeluarkan oleh CNN IBM, dia telah mengatakan yang pengikut Sai Baba ni banyak gila sampai tak terkira weh dekat satu dunia. Mungkin dalam 6 juta lebih. Banyak kan. Dan hampa nak tahu tak, estimate pendapatan Sai Baba berapa? Yang paling banyak lah yang telah dikatakan oleh CNN adalah, hampa tak estimate dia berapa? 1.4 trilion juta rupiah. Bapak banyak siap. So, sejak 1990 hingga ke tahun 2000, Sai Baba dan his followers, dia ni tak adalah jahat mana. Dia tak adalah menyebarkan kejahatan sana sini, marilah buat jahat apa semua tu. Tak ada. Tapi Sai Baba ni baguslah. Dia menyebarkan kasih sayang, menyebarkan kita harus berdamai sesama manusia, spiritual life, love, apa semua tu. Dan hampa nak tahu, Sai Baba ni dia memang tak jahat. Dan Sai Baba ni dia telah mendirikan hospital, sekolah, college untuk penduduk-penduduk di India. Tujuan dia mendirikan semua tu adalah untuk menolong rakyat-rakyat India juga. So, no wonder lah ramai gila orang suka dia. So, start dari situ, ramai gila orang mengatakan Sai Baba ni berhati malaikat. Dan siapa kata dia Dajjal tu? Jahat betul. Disebabkan Sai Baba ni dah ada kuasa, dah ada orang panggil pengikut yang ramai, dia mulalah menggunakan pengaruh dia. Dan hampa nak tahu tak, pada tahun 2000-an, time tu lah teknologi dan sains di India ni dia macam nak develop, macam nak berkembang. Tapi Sai Baba tak bagi. Dia cakap, hampa fokus je dekat benda-benda yang gaib. Hampa jangan pi dekat benda-benda sains apa benda tu. Dan disebabkan itulah ramai gila rakyat India mundur sampai sekarang. Kesian weh. So, start daripada Sai Baba menghalang anak-anak muda daripada belajar pasal sains dan teknologi. Start situlah ekonomi India makin menurun. Dia tak berkembang lah kiranya. Dan berita yang mengejutkan, pada 24 April 2014, Sai Baba meninggal. Dan hampa jangan terkejut weh. Dia memang dapat menghidupkan manusia balik. Tapi dia macam mana dia boleh meninggal? Hampa mesti tertanya-tanya macam mana aku kata dia boleh menghidupkan manusia tapi dia sendiri yang mati. So, tu apa? Mana aku nak tahu? Walaupun ramai gila orang yang menganggap Sai Baba ni Tuhan,
ataupun dewa sampai dipersembah apa semua tu, time Sai Baba ni meninggal, tak ramai jugalah orang yang bersedih dan meratapi dia punya permergian. Tapi ada jugalah yang suka yang dia ni dah meninggal. Tahu tak? Actually kan Sai Baba ni dia pernah meramal yang dia akan mati pada umur dia yang ke 90 tahun. Tapi Sai Baba ni meninggal pada umur dia 85 tahun. So kiranya dia punya ramalan tu tak tepat dan ramai gila orang yang tak suka Sai Baba ni. Dia macam, hang kata hang mati umur 90, awak mati awal daripada tu. Tapi kan guys, orang yang ikut Sai Baba ni, dia percaya yang Sai Baba ni telah meninggal pada umur 90. Sebab apa? Sebab mereka ikut kalender Cina ataupun kalender Lunarian. Macam pelik, Sai Baba ni Hindu. Macam mana dia boleh ikut kalender Buddha? Tapi actually India Buddha ni tak jauh beza kan. Aku tak tahu sangat sebab ni, sorry. Konspirasi Sai Baba. Dan hampa nak tahu tak, start Sai Baba ni meninggal, banyak gila konspirasi tentang Sai Baba ni tersebar. Tapi kan guys, konspirasi Sai Baba ni dia still menjadi tanda tanya dan misteri. Sebab apa? Tak ada bukti yang sahih tentang konspirasi dia tu. Sebab apa? Dia punya siasatan ni tak boleh dilanjutkan lagi. Sebab apa? Sebab Sai Baba ni dah meninggal. Tapi kan guys, pengikut Sai Baba ni dia tetap percaya yang Sai Baba ni dia baik, dia macam maksum gila apa semua tu. Sebab apa? Yalah kan, Tuhan dia kan. Apa nak tahu konspirasi pertama tentang Sai Baba ni apa dia? Menurut The Telegraph, ada seorang presiden cawangan Sai Baba dekat US ni. Dia mengatakan yang Sai Baba ni bukan dewa. Hampa nak tahu tak kenapa? Sebab presiden ni dia pernah nampak Sai Baba sexual harassment anak lelaki Sai Baba sendiri. Dan time dia sexual harassment anak dia sendiri tu baru berumur 16 tahun weh. Time tu pada 1977 hingga 1999. Dia telah mengatakan Sai Baba ni adalah gay. Dia suka sesama jenis dia sendiri weh. Dan by the way kan guys, anak Sai Baba ni dia nama Sam. So Sam ni terpaksa menuruti apa yang Sai Baba nak. Yalah weh, Sai Baba tu kan Tuhan. Takkan Sam dia tak mau ikut cakap Tuhan dia sendiri. Han nak kena laknat ke? So disebabkan itu dia terpaksa buat benda tu. Kesian tu. Dan kes ni dia pending macam tu. Dia tak tahu benda ni betul ke tak. So disebabkan Sai Baba ni dah meninggal, kes ni tak dapat disiasat. Weh, ada lagi weh konspirasi pasal Sai Baba ni. Hampa nak tahu tak? Bekas bodyguard Sai Baba ni, dia pernah kata dia pernah ternampak Sai Baba ni buat benda-benda tak elok dekat budak-budak weh, budak-budak lelaki. Tapi disebabkan bodyguard Sai Baba ni still lagi bekerja dengan Sai Baba, dia hanya mampu berdiam lah. Dia nama pun kerja kan, lagipun dia sembah Sai Baba. Macam mana nak cakap, hang takkan nak mengaibkan sendiri Tuhan hang. Faham tak macam tu? Hang nak kena laknat ke? Dan disebabkan itu, ex bodyguard Sai Baba ni hanya mampu diam je lah. Dia hanya mampu berdiam sampailah Sai Baba ni meninggal. Barulah dia berani nak mensuarakan apa yang dia nampak tu. Tapi kan guys, konspirasi tu tidak menghalang semua pengikut-pengikut dia untuk terus tak mengikuti Sai Baba. Dia menganggap yang orang yang cerita benda tak elok pasal Sai Baba tu adalah dengki. Sebab yalah kan, Sai Baba ni kan famous, lepas tu baik pula tu. Mestilah ramai orang dengki dengan dia kan. Selain tu ada lagi konspirasi lain pasal Sai Baba. Hampa nak tahu tak apa dia? Sai Baba ni pernah terlibat dengan pembunuhan pengikut setia Sai Baba. Hampa nak tahu tak? Okey, hampa nak tahu 4 orang pengikut setia Sai Baba ni telah mati ditembak oleh polis. Alasan dia senang lah. Hampa nak tahu tak? Alasan dia apa? Alasan dia 4 orang pengikut ni, diorang try nak mengancam Sai Baba menggunakan pisau. Dan polis terus pergi tembak dia. Macam tak logik kan? Tak logik gila. Pisau dengan pistol, mana lagi kuat? Pisau ke pistol? Takkanlah polis dekat India tu tak terlatih macam mana nak handle orang dengan pisau. Macam mana? Takkan dia orang terus nak tembak. By the way guys, polis India bukan tembak sekali je weh pengikut setia Sai Baba ni. Dia orang tembak lebih pada sekali weh. So nampak sangat ada sesuatu. Dan ramai gila orang percaya yang polis India ni telah diberi suapan oleh Sai Baba.
Dan ramai gila orang percaya 4 orang pengikut setia Sai Baba ni, diorang ni memegang rahsia terbesar Sai Baba dan perlu dihabiskan secepat mungkin. That's why diorang ni kena bunuh. By the way guys, ramai gila orang menganggap polis India ni memang orang panggil apa? Memang selalu kena swap dengan Sai Baba lah. Sebab Sai Baba ni kan orang yang terpengaruh dekat India. Dan ada lagi kes pasal Sai Baba ni. Hampa tahu kes apa? Money laundering. Disebabkan Sai Baba ni famous dan orang paling terpengaruh dekat India, ramai gila orang politikus ni nak follow Sai Baba. Kiranya orang yang politik ni follow Sai Baba sebab kepentingan politik dia orang sendiri. Hampa nak tahu, pada tahun 2005 ramai gila orang suruh Presiden India, time tu dipegang oleh Abdul Karim. Orang ramai suruh Presiden India time tu kan, dia suruh menulis surat terbuka atas siasatan Sai Baba. Tapi surat tu tak tertulis sampailah Presiden Abdul Karim tu letak jawatan pada tahun 2007. Dan bila disiasat-siasat lagi, Abdul Karim tu juga pengikut Sai Baba. That's why Sai Baba tu tak pernah disiasat langsung. So itu adalah konspirasi pasal Sai Baba. Setelah kematian Sai Baba, barulah benda-benda elok tersebar pasal dia. Aku tak tahu benda ni betul ke tak. Hampa jangan percaya bulat-bulat. Kita ambil benda yang positif yang disebarkan oleh Sai Baba, iaitu disebarkan kebaikan. Kita harus menolong orang tua di jalan. Kita haruslah memberi sedekah. Kita haruslah membuat baik kepada orang ramai, apa semua tu. Kita ambil yang positif. Jangan ambil yang negatif. Okey? Dan jangan sembah Sai Baba. Okey? Kalau hampa nak sembah, tak payahlah. Allah yang satu. So thank you sebab hampa dah habis data tengok aku punya video ni sampai habis. So tolong like, share and subscribe kalau suka video ni. Thank you very much and